اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar dan penonton dan pengikut program Suara Anak Madani yang mana pada kali ini kita terus bersiaran sempena bulan Ramadan Al-Mubarak dan tentunya selain daripada kita memperbanyakkan ibadah di bulan yang mulia ini, kita juga akan terus memberikan penjelasan tentang isu-isu yang terkait dengan kerajaan Malaysia Madani. Dan pada hari ini pentas Suara Anak Madani membawakan seorang tokoh yang tidak asing lagi, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Kejaraya. Selamat datang Datuk Seri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam madani, salam sejahtera, salam Ramadan. Saya nak mula dengan pantun dulu. Saya yakin Datuk Seri sangat gemar berpantun. Boleh jawab sekarang atau boleh jawab kemudian? Kalau siang ada matahari, kalau malam ada bintang dan bulan, mari kita mensucikan hati sempena bulan suci Ramadan. Pantang bukan sebarang pantang, Ya. Pantang pertiwi dicabar jangan. Baik. Datang bukan sebarang datang, datang ke sini demi perjuangan. Baik, itulah dia kehebatan tokoh kita yang boleh berpantun terus untuk bersama-sama kita mendapat manfaat pada siaran Suara Anak Madani pada kali ini. Jadi Datuk Seri, hari ini kita selain daripada bercakap soal kementerian, saya juga ingin membawa isu-isu semasa yang juga penting untuk diberikan kefahaman kepada rakyat. Tapi sebelum itu, seperti mana yang Datuk Seri sedia maklum, menjelang Lebaran ini yang bakal menyusul, apakah strategi Kementerian Kejaraya untuk menyediakan rakyat agar dapat berhadapan dengan isu-isu keselamatan jalan raya, kesesakan lalu lintas? Apakah ada berita-berita gembira buat rakyat di luar sana daripada kerajaan, khususnya daripada Kementerian Kejaraya? Ya, Kementerian Kerja Raya ini antara tugasnya ialah menjaga jalan,
menjaga jalan raya, menjaga jambatan, menjaga lebuh raya, menjaga bangunan. Ya. Dan sempena bulan Ramadan, apabila kita nak balik kampung, Ya. tentunya kita ingin memastikan bahawa jalan berada dalam keadaan yang baik. Ya. Dan kalau ada sebarang aduan terhadap jalan, sila lihat apps My Jalan. Ya. Yang di situ boleh kita komplain. Jika ia jalan persekutuan, katalah ada berlubang, kita boleh tampal dalam masa 24 jam lubang jalan itu. Dan seterusnya, saya harap adalah pengumuman-pengumuman apabila diluluskan oleh Kabinet, berhubung sama ada kena bayar tol atau tak bayar tol tu saya tak boleh buat pengumuman lagi. Dia kena tunggu keputusan Kabinet bagaimana. Kita tunggulah nanti, insyaAllah. InsyaAllah akan ada berita gembira. Baik. Datuk Seri, ada satu kajian yang menyatakan jalan raya di Malaysia ini kelima tidak selamat dan berbahaya sehingga berlaku kemalangan di dunia. Antaranya disebabkan keadaan jalan raya, keadaan itu sendiri dan juga kesesakan lalu lintas. Jadi bagaimana kementerian melihat perkara ini, khususnya kepada rakyat kita, untuk memastikan sebenarnya yang Tuan sebut tadi, pembinaan jalan itu berada di tahap yang baik dan juga selamat untuk digunakan oleh pengguna-pengguna dan juga rakyat Malaysia. Ada 3 sebab kenapa jalan kita rosak. Tapi tidak semua rosak. Lebuh raya tak ada yang rosak. Jalannya ada 9 jenis. Baik. Datuk Seri, saya bacakan jalannya. Pertama, jalan persekutuan. Baik. Yang kedua, jalan negeri. Yang ketiga, jalan bandaran. Yang keempat, jalan kampung. Yang kelima, jalan belakang. Jalan belakang ni antara tengah bangunan di taman-taman dan sebagainya, itu jalan belakang. Baik. Yang keenam, jalan persendirian. Yang ketujuh, jalan pulau-pulau peranginan. Yang ke-8, jalan pertanian. Yang ke-9, jalan balak dalam hutan. Jadi antara perkara yang selalu ditimbulkan kenapa jalan rosak. Pertama, sebab lebih muatan, Datuk Seri. Kontena, lori-lori yang lebih muatan itu menyebabkan jalan itu rosak. Yang kedua, kerana cuaca negara kita. Ya. Kadang-kadang kerana banjir dan sebagainya, panas, maka dia menyebabkan rekahan dan sebagainya. Yang ketiga ialah kualiti yang dibuat oleh kontraktor. Ini satu hal. Bukan kita tidak ada pemantauan, kita ada. Ya. Cuma kita harap kontraktor apabila kita beri membuat jalan tu, buatlah jalan dengan sebaiknya. Ada satu lagi, Ya. jangka hayat jalan. Kalau jalan tu dah tua, macam juga kita, ya, kalau dah berumur maka macam-macam penyakit. Jalan pun apabila dah jangka hayatnya berumur, maka dia juga jalan yang berpenyakit. Ini perkara baru untuk saya. Sebelum ni di Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan beza dengan Kementerian Kerja Raya ni ialah Kementerian Kewangan melulus, Kementerian Kerja Raya melaksana. Itu dia memberikan satu horizon baru pada saya. Dulu melulus bajet dan sebagainya, bilion itu, bilion ini. Sekarang ini bagaimana nak melaksana bilion itu. Satu lagi, Kementerian Kerja Raya ni dia membuatkan bangunan untuk Kementerian Pelanggan. Apa contoh Kementerian Pelanggan? Kementerian Kesihatan dia tak reti buat bangunan, dia jaga doktor dan juga nurse, okey. Tetapi nak membuat bangunan dibagi kat JKR. Kemudian Kementerian KKDW pun buat jalan bagi dekat JKR. Kementerian Pertahanan nak buat kamp tentera, tak tahu nak buat, mereka menjaga keselamatan, ketenteraman, maka dibagi kepada JKR. Balai Polis tak tahu nak buat, bagi kat JKR. Sekolah, Kementerian Pendidikan takkan dia nak buat sekolah, maka dibagi kat JKR. Itu banyak perkara di Kementerian Kerja Raya ni yang kita akan laksanakan, dan kita kena buat cepat apa yang segala perancangan yang kita telah putuskan. Dulu masa saya kecil-kecil, Datuk Seri, JKR ni dia orang kata jangan kerja rajin. Tapi daripada apa yang Datuk Seri sebut ni, saya ingat terlalu banyak kerja ataupun program-program pembangunan yang sekarang dibuat. ni JKR jasa kepada rakyat. Jasa kepada rakyat. Itu sebenarnya JKR. Baik. Datuk Seri, dari segi pengalaman, tadi disebut tentang berada di Kementerian Kewangan. Sekarang ni berhijrah ke Kementerian Kerja Raya.
Mungkin kalau kita flashback balik, nak kenang balik sewaktu di Kementerian Kewangan. Sebab ramai kritikan rakyat di luar sana yang menyatakan bahawa ekonomi negara kita tidak berapa baik, dia menyusahkan rakyat dan sebagainya. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat sewaktu bersama-sama dengan yang memuat Perdana Menteri juga Menteri Kewangan mengurus ekonomi dengan beberapa cabaran yang bukan sedikit lah, dengan keadaan geopolitik, dengan keadaan peperangan dan sebagainya, dan juga beberapa legasi isu. Jadi bagaimana Datuk Seri boleh berkongsi dengan rakyat di luar sana bahawa kerajaan sedang berbuat sesuatu? Setahun bersama dengan Datuk Seri Anwar di Kementerian Kewangan adalah pengalaman yang amat berharga. Ya. Sebelum itu saya pernah jadi susu sulit kanan pada Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Seri Mustafa Muhammad, yang Datuk Seri Anwar adalah menterinya. Itu tahun 94-95. Ya. Lama dulu. Kemudian di Kementerian Pembangunan Usahawan Susu Politik. Ya. Seterusnya pernah jadi menjaga Felda. Ya. Kemudian saya Timbalan Menteri ini dah kali kelima, Datuk Seri. Kali kelima. Kali kelima Timbalan Menteri je belum lagi. Timbalan Menteri, Jabatan Perdana Menteri, Timbalan Menteri Keuangan 1.0, Timbalan Menteri MITI, Timbalan Menteri Keuangan 2.0, Ya. lepas tu ni Kementerian Kerja Raya. Ya. Jadi 5 InsyaAllah. kali. Kembali kepada soalan bahawa petunjuk-petunjuk ekonomi negara kita ni Baik. bukan hanya kadar tukaran ringgit dengan USD. Ya. Banyak lagi petunjuk-petunjuk yang penting. Antaranya pertumbuhan ekonomi 4 hingga 5%. Itu suatu yang baik. Ya. Seterusnya kadar inflasi 1.5% ke 2%. Itu suatu yang baik. Ya. Ya. Kalau di Amerika Syarikat itu contohnya 8% pernah satu ketika, dan itu sebab mereka meningkatkan kadar faedah Ya. kepada 5.5% yang menyebabkan menjejaskan kadar pertukaran wang kita. Ya. Kemudian kadar pengangguran 3.4%. Itu maksudnya full employment level ataupun kadar guna tenaga penuh. Itu bagus. Ya. Seterusnya kadar defisit kita kurangkan 5.6 kepada 5%. Ya. Itu bagus. Ya. Kita akan terus mengurangkan kadar defisit. Satu lagi ialah kadar OPR 3%. Itu bagus. Ya. Kalau kita lihat negara-negara lain, kadar OPR-nya yang tinggi menyebabkan tekanan pada rakyat dari segi interest yang kena bayar apabila ada pinjaman perumahan dan juga pinjaman kenderaan. Tapi kita 3.0% untuk beberapa ketika. Jadi kalau kita melihat angka-angka data-data ini, Ya. jangan hanya kita melihat kadar tukaran ringgit Malaysia sahaja. Lepas itu pelaburan yang begitu banyak yang dibawa oleh PMX. Ya. Kita memegang rekod pelaburan terbanyak pada tahun sudah, Ya. dan tahun ini apabila PMX balik pada Jerman misalnya, Ya. juga banyak pelaburan yang dibawa, berpuluh-puluh bilion. Ya. Alhamdulillah. Dari segi jadi kita membahaskan tentang ekonomi negara. Baru-baru ini Kerajaan Perpaduan baru saja menganjurkan Kongres Ekonomi Bumiputera. Tentunya hasrat yang ingin dibawa dalam Kongres Ekonomi Bumiputera ini ialah untuk memperkasa ekonomi Bumiputera itu sendiri dalam pelbagai sektor dan juga industri. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat the next step lah? Perdana Menteri umumkan 8 perkara yang penting. Jadi apakah sedang diusahakan dalam tempoh terdekat ni untuk memastikan golongan Bumiputera dan juga orang-orang Melayu ini terus dapat berdaya tahan dan maju dan lebih baik lagi dalam konteks ekonomi dunia dan negara yang diuraskan tadi kian mencabar. Jika kita menjadi bangsa makan gaji, Ya. 100 tahun lagi pun bangsa Bumiputera, bangsa Melayu tidak akan maju. Ya. Tetapi jika kita menjadi bangsa usahawan, Ya. kita akan lekas mencapai kemajuan itu. Oleh itu untuk masa ke depan kita hendaklah menjadi bangsa usahawan. Saya selalu menyebut tentang perkara ini. 50 top billionaires di Malaysia dalam senarai Forbes, ada 50 yang top itu 3 je Melayu, 3 India, 1 Siam. Yang Melayu itu Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari nombor 11, Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim nombor 24, Tan Sri Azman Hashim nombor 34. India, Tan Sri Ananda Krishnan top 10, Tan Sri Ganaraja Westport dan seorang lagi, dan yang Siam itu ialah Surin. Jadi perniagaan macam-macam.
Jadi apabila kita campur 3 campur 3 campur 1, Ya. 7. 50 tolak 7, 43 adalah bilioner masyarakat Cina. Ya. Kita bukan anti mereka jadi bilioner. Kita hendaklah belajar daripada mereka bagaimana mereka boleh kaya raya dalam negara kita. 50, 3 je Melayu, 3 India, 1 Siam, 43 masyarakat Cina. Kenapa mereka menjadi bilioner 43, kita cuma 3? Ya. Kerana mereka adalah bangsa usahawan. Ya. Kita bangsa makan gaji. Ya. Datuk Seri makan gaji, saya makan gaji. Ya. Kita takkan kaya. Ya. Kalau nak kaya, Datuk Seri kena berhenti dan berniaga. Tapi jangan berhentilah nak tolong PMX. Dan contoh di tempat ini, tempat kita adakan rakaman ini, saya tadi pergi berjalan melihat beberapa usahawan. Ini sebagai contoh, sebagai contoh. Cuma masalah kita ni, usahawan Melayu dia hanya menumpu pada mikro, kecil, sederhana. Besar tidak. Sederhana pun kurang. Yang paling banyak ialah mikro dan kecil. Yang ini kita kena besarkan. Mikro kena jadi kecil, kecil kena jadi sederhana, sederhana jadi besar. Barulah bangsa Melayu ni boleh menjadi menguasai ekonomi bersama dengan bangsa yang lain. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat dari segi selepas pasca pengumuman Perdana Menteri bahawa akan ada 8 gerak kerja yang akan dilakukan untuk memastikan ekonomi putra ini akan berlaku peningkatan, dan sebenarnya yang Datuk Seri sebutkan tadi tidak cukup sekadar 3 bilioner tapi akan berlaku peningkatan. Jadi apakah di sana terdapat upaya untuk menggembling ke semua kekuatan merentasi kementerian dan agensi supaya perkara ini dapat dilahirkan. Sebab kalau dahulu kita lihat ada dasar ekonomi baru. Sekarang ni selepas daripada pilihan raya yang lepas, setelah kita tubuh kerajaan perpaduan, Perdana Menteri dan pasukan tentunya mengangkat tema Kongres Ekonomi Putra. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat? Pertama, kita jangan apologetik apabila sebut pasal Bumi Putra. Ya. Apabila kita tahu data di negara kita ni mengenai data penduduk, 33.7 juta rakyat negara kita ni, 33.7 juta. Daripada 33.7 juta, 3 bukan warga negara. 30.7 juta warga negara yang ada IC. Kemudian daripada 30.7 juta itu, 70.1% adalah Bumi Putra. China 22.6, India 6.6, lain-lain 0.7. Jadi 70.1 campur 22.6 campur 0.7 campur 6.6, 100%. Itu hakikatnya. Negara kita ini, kita jangan apologetik apabila cerita tentang Bumi Putra, kerana kita adalah rakyat yang terbanyak. Pada ketika yang sama, kita menyantuni masyarakat pelbagai kaum, dan kita tidak adil kepada yang lain. Tentulah kita adil. Oleh kerana kita terlalu adil, itu yang mereka 43, kita cuma, yang lain-lain cuma 7. Saya nak beritahu dasar ekonomi baru. Bagus. Antaranya melahirkan orang macam kita. Kita anak DEB, Datuk Seri. Saya anak DEB. Ramai di sini anak DEB, dasar ekonomi baru. Itu satu kejayaan yang penting daripada dulu yang kita lakukan. Antaranya ialah untuk memastikan anak-anak kampung boleh berada di arus perdana pelbagai pendapatan. Itu kejayaan. Kita sudah menguasai beberapa apa yang dipanggil profesional. Sebagai contoh, doktor, guru pensyarah dan sebagainya itu cukup baik. Yang kita kurang accountant bertauliah, peguam. Yang lain itu juruukur, engineer dan sebagainya, itu sudah melebihi 30%. Cuma satu perkara, kita ni bukan bangsa 30%, Datuk Seri. Kita ni bangsa 70%. Maka dasar-dasar perlu di-adjust kembali supaya kita boleh mencapai kejayaan yang lebih. Sebagai contoh, kita nak equity cuma 30%. Lama kita nak equity syarikat, pemilikan equity syarikat ni 30% punyalah lama. Kita cuma dapat 18. Sampai sekarang ni cuma 18. Daripada tahun 70. Daripada tahun berapa? 74, bayangkan kalau kita hari tu minta 50, mungkin kita sekarang dah sampai 30. Itu satu perkara untuk diteliti oleh kerajaan. Satu lagi ialah dalam masa
3 tahun ada 97 syarikat disenaraikan di Bursa Malaysia. Bumi Putra cuma ada 1 je, Datuk Seri. Dan yang 1 tu pun anak Tun. Saya tak nak sebut Tun yang mana, tapi kita boleh agak lah yang mana. Jadi banyak perkara lagi yang kita perlu lakukan. Di antara kaedahnya, Datuk Seri, saya ingin mencadang kepada YB Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan, iaitu kita perlu mengajar tentang keusahawanan ini sejak daripada bangku sekolah. Baik. Bukan merentas kurikulum. Daripada tingkatan 1, 2, 3, 4, 5 ada subjek keusahawanan. Jika STEM tu, Sains, Teknologi, Engineering dan Mathematics, E itu entrepreneurship juga. Jadi apabila kita ajar 5 tahun mereka dalam kelas semasa sekolah menengah, insya-Allah apabila mereka keluar, mereka boleh menjadi usahawan. Satu fakta yang amat penting ialah ada 400,000 orang lebih kurang yang mengambil SPM setiap tahun. Hanya 49% yang ada SPM dan ke atas. Yang ada STP, kemudian ijazah, masuk universiti, diploma, ijazah. Hanya 49%. Kira-kira 200,000. 200,000 lagi hanya ada SPM. Dan majoritinya tentu Bumi Putra yang hanya ada SPM itu. Yang ini TVET adalah yang 200,000 tadi. Yang ini TVET pun tak ada, Datuk Seri. Kalau TVET pun tak ada, di mana mereka nak jadi usahawan? Ini sebahagiannya ada di sini. Tentunya kalau mereka sudah 5 tahun belajar ilmu keusahawanan di bangku sekolah, tentu mereka tahu bagaimana nak membuka syarikat, bagaimana dapat pinjaman, bagaimana nak mengurus produk, bagaimana nak mencipta kelainan daripada yang lain, macam-macam perkara yang dalam ilmu keusahawanan begitu banyak. Baik, bagaimana untuk menjadi usahawan yang berjaya dan melalui the path ataupun perjalanan untuk menjadi usahawan itu. Baik, kita telah membuka gelanggang suara anak Madani dengan beberapa persoalan yang telah pun diulas oleh Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan. Saya nak buka kepada teman-teman yang hadir. Okey, Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Okey, saya Sahnan dari Putrajaya. Tadi Datuk Seri ada menyatakan bahawa jalan raya di negara kita ni merupakan kelima yang kering berlaku kemalangan. Apakah peranan Jabatan Kerja Raya untuk memastikan masa yang akan datang ni kita dapat cuba jadikan jalan raya di negara kita ni menjadi satu jalan yang lebih baik daripada kajian yang telah dinyatakan. Terima kasih. Kemalangan ni bukan hanya atas sebab permukaan jalan yang tidak rata atau jalan rosak dan sebagainya. Kemalangan ni antaranya sebab kecuaian. Baru-baru ni adalah rakan saya daripada Pontian. Dia balik buka puasa, lepas tu mujur dia naik Volvo. Saya tak nak sebut siapa. Kuatlah Volvo ni. Saya bukan nak promote Volvo. Dia melanggar 5 tiang lampu. Jalan bagus. Nak tahu kenapa? Main handphone. Itu saya tak nak sebut siapa nama dia, nanti dia kecil hati pula. Jadi kadang-kadang kecuaian, pakai helmet tak ikat helmet. Itu banyak berlaku. Apabila jatuh jadi cedera, memotong di kawasan yang tidak boleh memotong. Jalan bagus saja, jalan bagus. Lampu jalan ada, tetapi kerana kecuaian itu lebih banyak, kerana kecuaian individu. Dan kerana kerosakan ataupun tidak dimaintain dengan baik motosikal dan juga kereta. Itu juga antara sebab. Dan tak cukup rehat satu lagi. Kalau kita bawa keluarga jalan jauh, balik kampung ni nak balik raya, kena berehat. Kampung tak lari, kampung akan hanya tetap ada di situ. Balik kampung, pastikan kita cukup rehat. Apabila kita mengantuk, berhenti. Ada banyak R&R. Lebuh raya, ada 33 lebuh raya ni semua buah kami. Yang kita tahu cuma plus lebuh raya utara selatan, tetapi ada 32 lagi lebuh raya. Semua sekali 33 lebuh raya bawah Kementerian Kerja Raya ni. Jadi di banyak R&R di semua lebuh raya itu untuk kita berehat. Dan pada kita yang sama, kita juga bersama dengan JPJ dan polis. Bukan hanya kami, tapi juga kita bersama dengan agensi-agensi lain. Baik, itulah dia pandangan Datuk Seri. Kalau ada lagi soalan? Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seawal Datuk Seri diberi amanah menjadi Timbalan Menteri, komitmen yang dinyatakan adalah untuk memastikan projek pembangunan diharapkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim
dilaksanakan dengan segera seperti Lebuh Raya Pan Borneo. Ya. Setakat ini, apakah perkembangan komitmen Datuk Seri di Jabatan Kerja Raya dan apakah fokus pada tahun 2024? Terima kasih. Keseluruhan projek ada 2,200. 2,200 projek sepanjang 2,200 2024. yang ada di tangan, sama ada telah dirancang, sama ada sedang dibina. Ya. Itu. Yang menariknya, hanya 2.4% projek sakit. Projek sakit ini maksudnya kalau dia delay terlewat 60 hari, maka dianggap sebagai projek sakit. Atau 20% daripada tempoh dan juga ukuran yang kita tetapkan. Ya. 20% dan 60 hari maka di projek sakit. Saya pengerusi jawatan kuasa projek sakit. Dan saya dah melawat beberapa tempat tentang projek sakit ini, termasuk Aswara yang tempat Datuk Seri pergi. Oh, okey. Itu asrama. Sakit juga, projek sakit. Betul-betul sebelah bangunan kami, projek sakit. Tapi kita bagi peluang kerana ditinggal kurang 10% untuk menyiapkan asrama Aswara di sebelah bangunan JKR tu. Ya. Baru ni saya pergi ke kawasan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Seberang Jaya. Hospital terlewat 4 tahun. Patut siap 1996, patut siap tahun 2000. Ni hujung tahun 12 bulan 12 2024 baru pembesaran hospital Seberang Jaya tu siap. Saya melawat sendiri. Hari Rabu, patut Seri Anwar datang hari Sabtu. Ya. Mujur saya datang dulu. Ya, nasib baik. Dan kita telah buat memastikan projek itu akan disiapkan awal. Tugas saya ialah untuk memastikan projek-projek yang telah diberikan kepada Kementerian Kerja Raya ini disiapkan lebih awal. Dan Pen Borneo misalnya, untuk Pen Borneo Sarawak tanpa tol tinggal 1% lagi. Tak lama lagi siap 100%. Untuk Pen Borneo Sabah, itu jadi masalah. Separuh saja yang kita boleh anggap siap, separuh lagi belum. Dan kita akan memastikan projek Pen Borneo akan disiapkan juga, insya-Allah. Baik, Datuk Seri, saya nak bawa balik perbincangan terhadap yang disebut tadi mengenai kita tidak perlu apologetik dalam membantu orang Melayu, Biputra dan sebagainya dalam bidang ekonomi. Dan sebenarnya Datuk Seri berkongsi tadi pengalaman setahun dengan Yang Amat Menteri Kewangan. Kalau dahulu tidak ada Menteri Kewangan kedua, hanya beliau Menteri Kewangan dan Perdana Menteri, jadi tanggungjawabnya sangat berat. Dan dengan komitmen yang sebegitu, dengan penganjuran Kongres Ekonomi Putra, dengan pelbagai program untuk membela orang-orang Melayu dan Putra, dengan pelbagai, saya percaya, dasar, program dan juga perancangan, masih ada lagi kalangan-kalangan yang menganggap bahawa kerajaan ini tidak membela Melayu, tidak membela Islam, membawa lagi mesej-mesej Melayu terancam, Islam terancam di bawah kerajaan perpaduan. Jadi bagaimana Datuk Seri memberikan jawapan kepada pandangan-pandangan yang sebegini, yang pada saya sangat pesimis ini? Mereka selalu mengungkit perkara yang walaupun telah ditarik balik, telah mohon maaf, mereka ungkit dan ungkit. Itu boleh kita lihat dalam debat di Dewan Rakyat. Ya. Sebagai contoh, perkara itu dah selesai, mereka ungkit balik. Ya. Patutnya perkara dah selesai, selesailah. Baik. Apa lagi nak diceritakan? Sebagai contoh, baru-baru ni ahli parlimen mereka, Susah Agong PAS Takiuddin, menyebut tentang bagaimana kenyataan daripada Lim Kit Siang bahawa bukan Bumiputra boleh juga menjadi Perdana Menteri di Malaysia. Ya. Itu dah dijawab oleh Perdana Menteri. Ya. Masuk semua surat khabar. Baik. Perdana Menteri menyebut bahawa Perdana Menteri untuk masa ke hadapan mesti daripada kaum majoriti negara ini. Kaum majoriti. Ya. Itu memang disebut. Bangsa majoriti negara ini perlu menjadi Perdana Menteri. Itu disebut oleh PMX. Ya. Masuk dalam semua surat khabar, tapi dia ungkit lagi. Perkara yang dah selesai janganlah diungkit-ungkit. Ya. Ya. Apakah tujuan mereka mengungkit? Mereka ingin mengekalkan 4 negeri. Itu je tujuan. Mereka ingin terus bertapak di
mana? Di Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis. Itu je tujuannya. Kita lama dalam politik ni, kita tahu apa tujuan mereka. Ya. Dan mereka cuba mempengaruhi yang lain. Saya ingin maklumkan bahawa dalam kabinet, dalam urusan-urusan pentadbiran, tentunya kerajaan di bawah PMX ini sentiasa menyedari langkah-langkah yang kita patut lakukan bagi memastikan Bumiputera Melayu terus dimantapkan, pada ketika yang sama boleh bekerja secara tulen dengan bangsa bukan Melayu. Satu perkara apabila saya sebut tulen, ada usahawan tak berapa tulen, Datuk Seri. Itu. Sebagai contoh, ketirisan lah apabila kita sebut ketirisan. Ini jadi masalah. Kita bagi satu projek, lepas tu terus total sub. Kita bagi satu projek 50% sub. Kita bagi satu projek 75% sub. Ini subkon lah ni. Subkon. Okey. Subkon itu bukan Melayu. Kontrak dapat kepada Melayu. Jadi perkara ini yang menyebabkan kita tak dapat membina generasi bangsa usahawan yang hebat di kalangan orang Melayu. Tahun ini ada 90 bilion ringgit DE, iaitu Development Expenditure ataupun peruntukan pembangunan. 90 bilion itu adalah daripada peruntukan bajet 2024. 90 bilion. Kita total bajet 393.8 bilion. 303.8 belanja mengurus, 90 bilion belanja pembangunan. 90 bilion itu ialah projek pembangunan daripada bajet kerajaan. Saya tanya CIDB. CIDB ini lembaga pembangunan pembinaan di negara kita. Dan CIDB memberitahu bahawa ada 90 bilion lagi daripada swasta. 90 campur 90, 180 bilion. Tahun ini sahaja projek pembinaan. Berapa orang Melayu dapat tu? Berapa Bumiputera dapat? Memang dari segi angka memang banyak, tetapi tiris. Kita tidak ada katalah simen, bukan kita jadi supplier. Kemudian besi, bukan kita jadi supplier. IBS, apabila kita nak buat industrialized building system, ada 6 syarikat IBS yang utama, satu pun tak ada Bumiputera. Jadi perkara ketirisan ini perlu diambil berat oleh kita untuk seluruh rantaian bekalan itu ada Bumiputera, barulah kita boleh. Bayangkan ada beratus perkara apabila kita nak buat satu-satu bangunan. Apa jadi pada tilenya? Siapa yang supply? Apa jadi pada lampunya? Siapa yang supply? Apa jadi pada dinding dan segala kemasan dan perabotnya? Siapa yang supply? Sehingga kita boleh menguasai keseluruhan rantaian itu, barulah 90 bilion itu, 90 bilion itu kita punya. Dan 90 bilion lagi yang swasta tu tak apalah. Itu mereka lah. Tetapi kita yang 90 bilion kerajaan itu kalau boleh 80 bilion lah kita punya. Itu. Dan ini yang perlu kita sama-sama pantau dan pastikan ini berlaku, sebab seperti yang Tok Sri sebut tadi, kalau kita tidak ada pemantauan yang lebih rinci, ianya akan jadi lahir usahawan yang tidak tulen tadi. Saya ingin kembali kepada satu cadangan unit pembangunan Bumiputera setiap kementerian. Kita boleh ubah pada unit pemerkasaan Bumiputera setiap kementerian. Satu ketika dulu kita ada TKSU yang Melayu yang menjaga unit pembangunan Bumiputera setiap kita ada 28 kementerian. Di situ penting untuk memastikan perkara yang saya sebut ini boleh dapat dilaksanakan. Baru ni Datuk Seri Zahid ada mengumumkan cadangan. Unit pembangunan Bumiputera itu ditukar pada unit pemerkasaan Bumiputera setiap kementerian. Saya harap dibincangkan dalam kabinet. Saya harap ia dipersetujui supaya kita boleh lagi memajukan Bumiputera ini. Baik, saya nak tanya teruslah. Bagaimana pendekatan yang terbaik untuk parti-parti Melayu di dalam kerajaan perpaduan ini untuk meningkatkan lagi bukan sekadar sokongan tetapi kepercayaan pengundi-pengundi Melayu terhadap kepimpinan Datuk Seri Anwar dan juga kerajaan perpaduan itu sendiri. Sebab kita lihat sekarang ni seolah-olah ada semacam trust deficit dalam bahasa Inggerisnya. Namun
perkara itu bukan satu perkara yang asing dalam politik. Ia akan dapat kita bina, dipulihkan dan sebagainya. Jadi apakah sudah sampai masanya untuk orang-orang Melayu yang menjadi pengundi majoriti ini meninggalkan Perikatan Nasional, pembangkang dan sebagainya untuk sama-sama memberikan sokongan yang padu kepada Perdana Menteri dan juga Kerajaan Perpaduan ini? Perdana Menteri pada PKR. Ya. Tapi saya nak menyebut bahawa 10 orang Perdana Menteri yang ada di Malaysia ni, semuanya UMNO dan ada DNA UMNO. Ya. Daripada Perdana Menteri pertama sampai Perdana Menteri ke-10. Ke-10, betul. Cuma ada seorang Perdana Menteri itu dia keluar UMNO, lepas tu dia kalahkan UMNO. Ya. Itu Tun Mahathir lah. Ya. Kemudian Tan Sri Muhyiddin bekas timbalan Presiden UMNO. Ya. Datuk Seri Anwar bekas timbalan Presiden UMNO. Ya. Mahathir bekas Presiden UMNO. Jadi 1 sampai 10 semua daripada pimpinan UMNO. Ya. Apa hebatnya UMNO ini? Ya. UMNO ini tentunya berjuang daripada sebelum merdeka tahun 1946, berjuang menentang Melayan Union. UMNO membantu memerdekakan negara bersama dengan rakan-rakan MCA MIC. Ya. Dan UMNO mengisi kemerdekaan itu. Ya. Tidak ada tempat yang tidak ada jasa pimpinan UMNO di negara kita ni. Ya. Itu tak boleh nak ditolak, tapi orang-orang muda rasanya tak berfaham tentang cerita itu. Ya. Jadi saya harap orang-orang muda dapat melihat kembali tentang perkara ini. PAS pernah jadi menteri lah, tapi tak pernah jadi Perdana Menteri. PPBM ramai orang UMNO dalam itu. Ya. PKR pun ramai orang UMNO dalam itu. Datuk Seri taklah kot ya. Tidak. Tidak. Tidak, tak sempat. Tak sempat. Ya. Tapi yang lain begitu ramai. Jadi saya ingin mengembalikan soalan tadi dengan memohon supaya orang Melayu melihat kembali kepada Parti UMNO ini dan jasa-jasa Parti UMNO dan terutama orang-orang muda supaya mereka boleh kembali menyokong UMNO. Apabila UMNO kukuh, maka Kerajaan Perpaduan akan kukuh. Ya. Itu pada pandangan kami lah. Ya. Dan kami kalau boleh memenangi beberapa kerusi di 4 negeri yang ditawan oleh mereka. Ya. Jadi kecuali Kelantan, negeri lain itu semua adalah swing state. Ya. Terengganu pernah tinggal 4 kerusi UMNO pada tahun 1999, tapi pada tahun 2004 PAS pula tinggal 4 kerusi. Jadi dia swing 360 darjah. Perlis baru sahaja sekali kita terlepas kepada PN. Ya. Ya, Kedah pun lebih lama UMNO memerintah Kedah daripada PAS memerintah Kedah. Ya. Kelantan ni pelik sikit lah. Orang Kelantan ni pelik sikit, mereka suka berniaga. Ya, saya ramai orang Kelantan. Dan peliknya tu kenapa? Apabila mereka di KL, mereka UMNO. Apabila mereka di Kelantan, dia jadi PAS. Itu teman-teman saya sendiri yang sebut. Itu yang dah 35 tahun terlepas. Ya. Walaupun kita memerintah tu. Jadi dengan lain perkataan, sekali lagi saya ingin menyimpulkan tentang bab ini. Orang Melayu perlu kembali pada UMNO kerana UMNO dah banyak jasa dan terbukti bahawa pimpinan UMNO banyak jasa. Oleh itu apabila kita kembali bersama UMNO, UMNO kukuh, Kerajaan Perpaduan juga akan kukuh, Kerajaan Madani akan kukuh. Baik, Datuk Seri sebut tadi soal anak-anak muda kan. Kita telah meluluskan pindaan perlembagaan 18 tahun itu dah boleh mengundi. Dan kita tahu kalau pengalaman saya dulu waktu mahasiswa, waktu muda lah, nak menyertai mana-mana parti, terutamanya UMNO, dahulu memang sangat sukar kerana adanya ketua-ketua yang menghalang dan sebagainya kalau dahulu. Jadi bagaimana sekarang dari segi memudahkan parti itu sendiri dengan anggota-anggota? Adakah ianya lebih terbuka, lebih mudah untuk diserapkan sebagai anggota dan ada program-program pemerkasaan dari segi kepimpinan muda dalam UMNO ini sendiri? Tentunya ada dan kita memudahkan untuk jadi ahli dan kita ada sayap-sayap seperti puteri untuk wanita muda, kita ada sayap pemuda yang diketuai oleh seorang doktor, doktor perubatan, Dr. Akmal, dan kita juga ada kelab UMNO di luar negara misalnya, dan kita ada kelab UMNO siswa untuk
siswa dan siswi di universiti. Itu di antara perkara yang kita lakukan. Dan siapa-siapa nak jadi ahli UMNO silakan, mudah. Secara online pun ada, ya. Boleh jadi ahli UMNO. Sekarang dah boleh online? Boleh. Oh. Boleh. Tak ada halangan lagi? Tak ada halangan. Siapa-siapa boleh jadi. Kita belajar daripada kesilapan-kesilapan yang lepas. Dan parti yang tertua ini kena buat rejuvenasi, ya. Supaya kita boleh re-engineer ataupun merekayasa parti ini. Baik. Saya pernah jadi Susah Agung UMNO, tahu cerita ni. Saya pernah jadi Ketua Peterangan UMNO, tahu cerita ni. Ya. Tetapi kita sentiasa memberi peluang pada orang-orang baru. Ya. Ketua bahagian pun ramai yang berubah. Dulu orang panggil warlord dan sebagainya. Warlord tu tetap ada di semua parti. Betul. Tetapi tidaklah seramai mana. Ya. Datuk Seri daripada Johor, dan terdapat juga pandangan-pandangan yang mana di Johor ini belum lagi disempurnakan secara menyeluruh semangat kerajaan perpaduan itu. Jadi bagaimana ikhtiar sedang dilakukan oleh pimpinan di negeri Johor? Pengurusi Perhubungan Menteri Besar. Ya. Saya timbalan beliau. Ya. Timbalan Pengurusi Perhubungan UMNO Negeri Johor. Pada pandangan kami, kejayaan Johor sebelum wujud kerajaan perpaduan. Ya. Kita dapat 40/56 kerusi itu sebelum wujud kerajaan perpaduan. Oleh itu, maka apa yang berlaku kerana kemenangan itu, maka itulah yang berlaku sekarang. Baik. Walaupun bagaimanapun, rondingan boleh terus dibuat, ya. Dan kita bukanlah ada halangan-halangan tertentu, tapi terus berunding. Kalau kita banyak berunding, insya-Allah kita boleh mencapai hasrat yang hasrat yang ingin dijayakan. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat sebagai penutup dari segi kerajaan perpaduan ini? Apakah ini model yang mampan, sustainable untuk survival politik kita di masa-masa yang akan datang? Apabila UMNO dan GPS bersama, itu adalah turning point. Kita tahu bahawa pada 19 hari bulan, bila kita buang undi 19 hari bulan 11 2022, malam tu sepatutnya kita tahu siapa kerajaan. Betul. Tapi tidak ada kerajaan. 19 tak ada, 20 hari bulan 11 2022 tidak ada, 21 tidak ada, 22 tidak ada. Selaku Susah Agung, saya memberi notis atas arahan Presiden 23 hari bulan mesyuarat khas Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dan kita mesyuarat sampai 4 jam, sampai pukul 1 pagi. Pukul 1.37, tangan inilah yang menghantar mesej kepada pres bahawa Majlis Kerja Tertinggi UMNO mendokong titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong agar diwujudkan kerajaan perpaduan. Kuasa Allah Ta'ala, 82 kerusi yang diterima oleh PH dicampur dengan 30 kerusi UMNO dan BN, tepat 112, Datuk Seri. Ini kuasa Allah ni. Berarti jadilah kerajaan. Pukul 9 pagi 24 hari bulan, sidang khas Majlis Raja-Raja. Pukul 1.37 pagi 24 hari bulan, kita menyokong kerajaan perpaduan. Pukul 9 pagi, sidang khas Majlis Raja-Raja. Pukul 5 petang, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah 24 hari bulan. 11/2022 wujud kerajaan perpaduan, kerajaan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi untuk masa-masa kehadapan, kita terus kukuhkan. Dan ada rakan-rakan, contoh di AP, kadang-kadang membuat kenyataan-kenyataan yang tak berapa comel. Maka kita perlu nasihatkan dan perlu ingatkan. Saya sendiri mengingatkan mereka. Itu tugas kita dalam kerajaan perpaduan, saling menghormati antara satu sama lain. Saya suka pimpinan 2-3 pimpinan DAP yang sentiasa menyebut bahawa mereka menyokong 4 tonggak utama ni. Contoh semacam Anthony Lok, Susah Agung. Contoh macam Stephen Sim, Susah Organisasi. Apakah yang mereka telah nyatakan bahawa 4 perkara ini adalah pegangan mereka. Mereka bersetuju Islam agama persekutuan. Mereka bersetuju hak istimewa Melayu Bumi Putra. Mereka bersetuju kedudukan Raja-Raja Melayu. Mereka bersetuju bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Mereka bersetuju 4 perkara ini. Jadi saya ingin membuat kenyataan inilah, mengingatkan kawan-kawan PN lah. Dulu kawan kita jugalah. Apabila 4 persetujuan ini, 4 tonggak utama dalam perlembagaan ini dipersetujui oleh pimpinan utama DAP,
suara-suara kecil oleh bukan pimpinan utama DAP itu, kita jangan besar-besarkan sangatlah. Ya. Itu. Halangan sekarang ini ialah DAP. Dari pihak UMNO, dari segi PKR, dari segi amanah, kita cukup harmoni. Ya. Sedikit-sedikit pimpinan DAP ini yang kadang-kadang menyukarkan keadaan, dan saya harap mereka dapat meredakan ada pimpinan-pimpinan yang telajak cakap. Ya. Begitulah. Dan saya rasa pimpinan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim hayatnya insya-Allah panjang, insya-Allah. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Sedikit pesan untuk kawan-kawan kita di luar sana sebelum kita menutup Suara Anak Madani ini. Masa sangat mencuburui kita. Mudah-mudahan Allah merestui apa yang kita lakukan dalam kerajaan perpaduan, kerajaan Madani. Madani ini maksudnya ialah tamadun, kemajuan, peradaban, berteras nilai murni, Madani. Itu maksud Madani. Supaya kita sampaikan maksud Madani kepada semua. Kemajuan dalam buku Datuk Seri Anwar tu 3 perkara kemajuan Madani ni. Kemajuan pertama ialah kemajuan dari segi pemikiran, kena maju dulu. Ya, pemikiran. Yang kedua adalah kemajuan kerohanian. Dan yang ketiga tentunya kita ingin kemajuan kebendaan. Ya. Tiga kemajuan ini dicampur dengan mampan, dicampur dengan sejahtera, daya cipta, hormat, yakin, ihsan. Ya. InsyaAllah kita akan menjadikan negara kita ini lebih baik daripada masa-masa yang lalu. InsyaAllah. Baik, terima kasih Datuk Seri kerana mengisi program pada petang ini. Pantun penutup. Pantun penutup, silakan Tok. Bandar Pontian ada hikayat, kisah bersemi cerita bersama. Kita berjuang demi rakyat, dulu, kini dan selama-lama. Yes, hebat. Memang manis rasa gula, tapi lebih manis rasa madu. Ku ucapkan selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang setia menunggu. Baik, Okey. sampai kita jumpa lagi dalam program seterusnya. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Atqal Atqiya. Assalamualaikum Zainal Anbiya. السلام